La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalimu taslima. Ha. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadan ainahu. Yang ketujuh, laki-laki yang berzikir akan Allah dengan lidahnya ataupun hatinya, sedangkan sunyi-sunyi daripada manusia. Orang tak ada, malam dia bangkit seorang-seorang dia. Ataupun orang ada tapi hatinya sunyi daripada yang lain, daripada Allah. Ingat pada Allah semata-mata, tak ingat yang lain dah. Ingat kepada azab Allah, ingat kepada keguruan, kehebatan Allah, ingat kepada kebaikan Allah, tak ingat yang lain dah. Sunyi itu sama ada sunyi daripada manusia seorang-seorang dia, ataupun sunyi hatinya daripada ingatan yang lain, tumpu hati pada Allah semata-mata. Kemudian fafadat ainahu, maka mengalirlah oleh air matanya. Sebab apa? Sebab takut kepada azab Allah, atau sebab rindu kepada Allah. Maka laki tersebut atau perempuan tersebut dapat berteduh di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala, menangis itu sebab rindu ataupun takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang zikir ni, dia cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi belum menerima salat banyak 5 waktu, dinaikkan Nabi sampai kepada mustawa. Di situ Nabi dengar suara qalam duk tulis segala-gala pengetahuan Allah di Lauhil Mahfuz tadi ni. Tiba-tiba Nabi melihat seorang laki-laki yang duduk lenyap di dalam cahaya arasy. Cahaya arasy Allah. Laki-laki tersebut, ada satu orang duduk di dalam cahaya arasy Allah. Masa tu belum lagi Nabi terima sembahyang 5 waktu lagi. Tak terima lagi. Lagu tu Nabi tak terima. Lepas tu Nabi tengok laki-laki tu, Nabi kata, siapa ini? Adakah malaikat? Nabi tanya, adakah malaikat laki tersebut? Kata dia, dijawab, tidak, bukan malaikat. Adakah Nabi? Nabi kata, dijawab oleh malaikatnya, bukan Nabi. Nabi kata, siapakah orang tersebut? Kemudian dijawab, haza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi zikrillah. Ratbun bi zikrillah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Walam tasabba liwalidayhi faqat qattun. Kemudian dia jawab, laki-laki yang duduk di dalam cahaya arasy itu seorang laki-laki yang mana dalam dunia dulu lidahnya basah dengan zikrillah, basah dengan zikrillah. Sedangkan hatinya bergantung dengan masjid. Bergantung dengan masjid, dia ingat kat masjid atau hebatnya, dan tak pernah dia maki hamun akan ibu bapaknya semasa hidup. Walaupun sekali, tak pernah nak kata maki hamun mak ibu bapa sekali pun tak pernah. Atau di antara kelebihannya orang-orang yang zikir, orang-orang zikir, kemudian hati sentiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah dia mencerca maki hamun ibu bapanya walaupun sekali. Itu benda-benda perbuatan yang baik yang perlu kita ingat, yang perlu kita ambil perhatian berkenaan dengan tadi ni, dengan kita dengan ayah mak kita. Itu benda penting. Sebab berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ringkaslah.
Kalau kita panjang, mungkin panjang. Kita ringkas, iaitulah berkenaan dengan sahabat Nabi, nama dia Al-Qabah. Al-Qabah ni nak mengucap Muhajirin wal Ansar man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu sarfan wala 'adlan illa ayyatuba ila Allah. Nabi kita bersabda, hai perhimpunan Muhajirin dan Ansar, sesiapa yang melebihkan isterinya atas ibunya, maka di atasnya laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia semua. Dan Tuhan tak terima daripadanya sembahyang wajibnya, sembahyang sunatnya, melainkan dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melainkan dia buat baik bagi ibu bapanya, bagi ibunya, dan menuntut redanya. Faridallah fi ridaha, marida Allah dan reda Allah, dan murka Allah di dalam murka Allah. Fanas'alullaha ay yuwaffiqana li ridahu wa ayujannibana sukhtahu innahu jawan karim raufur rahim. Kita musannif begitu. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita mendapat redha Allah dan jauhkan kita perkembangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita kita panggil, kita kisah berkenaan dengan orang yang durhaka ibu bapa. Itu sebagai penghujung nak cerita panjanglah. Kita sikit-sikitlah. Kita sikit-sikit berkenaan dengan masalah cukuplah, secara ringkas. Oleh itu nak cerita berkenaan dengan rukun-rukun zikir ni panjanglah. Cuma langkah sedikit. Yang pertama sekali, zikir ni kita mula-mula kita nak kena banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab masalah cukup nak kita ringkas. Kita ringkas ni kita ambil ujung sekali lah. Iaitulah kita baca sama-sama zikir At-Tahlil Ahmadiyah. Ahmadiyah yang mana 3 kali menyamai zikir la ilaha illallah pada awal Allah buat dunia sampai akhir dunia. 3 kali pun sudah memadai daripada zikir la ilaha illallah pada awal Allah buat dunia sampai akhir dunia. Cerita panjang, cukup panjang lah. Boleh ikut lah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Adalah anak ijazah zikir tersebut pada semua yang hadir pada hari ini. Pakat-pakat bacalah, beramal tiap-tiap lepas sembahyang 3 kali. Atau zikir itu daripada zikir Tarekat Ahmadiyah. Pakat-pakat lah. Boleh baca mana? Boleh. Lewat sikit. Kita baca doa sikit di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa lika sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min al-afat. تقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من خلق الحياة وعلى آله وصحبه كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أصلنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sudah saya pohonkan maaf sekiranya terdapat Allah sedang kehidupan mulia Tuan Guru kita